Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi kitab Madza Khasiral Alam bil Hintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masuk kepada pasal yang ketiga, yang mana tajuknya di sini ditulis di sini perjalanan Muslim dari jahiliyah kepada Islam. Dan kita akan memilih beberapa bab tertentu untuk kita bicarakan. Baik. Dimulakan dengan subtopik pertahanan masyarakat jahiliyah. Baik. Maulana Abu Hasan memulakan dengan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan ketika mana Nabi diancam oleh orang jahiliyah untuk memberhentikan dakwah baginda. Kemudian mereka menyampaikan kepada Abu Talib, masa tu masih ada, supaya Abu Talib bagi tahu dekat Nabi supaya menghentikan dakwah baginda, kerana kata mereka dakwah Nabi itu menyebabkan puak-puak Quraisy ini berpecah. Maka jawapan Nabi, ya ammu, wahai pak cik, law wudi'at asy-syamsu fi yamin wal qamara fil yasari ma taraktu hadzal amr hatta yuzhirahu Allah halika fi talabih. Yang bermaksud, hai pak cik, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di kiriku, aku tetap tidak akan meninggalkan risalah ini sampai Allah memberikan kemenangan padaku dan aku mati untuk membelanya. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak bangsa Arab untuk beriman kepada Allah, dan hari kemudian sedikit pun baginda tidak pernah gentar ataupun ragu untuk menyampaikan risalahnya kepada bangsa Arab. Demikian pula kaum Quraisy pun melancarkan perlawanannya dengan keras sekali. Segala macam kekerasan mereka gunakan untuk menghalang seseorang masuk Islam, sehingga tidak ada yang berani menyeberang, yang rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Orang-orang demikianlah yang akan menyambut seruan Islam. Kata Allah, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka itu boleh mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Maka ketahuilah oleh kita ini, ujian itu merupakan salah satu proses untuk Allah mengangkat darjat kita di sisinya. Ujian yang datang dalam hidup kita ini, meskipun ia bertimpa-timpa, menandakan bertingkat-tingkatlah keimanan kita akan ternaik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya habis yang ayat-ayat skema ni dulu, sekali kita pergi cerita. Baik. Dia masuk kepada bab pendidikan agama. Selama dalam Islam, jiwa dan hati mereka selalu dibimbing oleh Rasulullah dengan siraman-siraman ayat Al-Quran dan rasa keimanan. Setiap harinya mereka diperintahkan untuk bersujud di hadapan Allah sebanyak 5 kali dengan disertai badan yang suci, dengan hati yang penuh khusyuk dan konsentrasi. Semua ini menjadikan hati dan jiwa mereka semakin bertambah bersih, sedikit pun tidak terpengaruh oleh duniawi. Baik. Maka diceritakan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini, hari-hari bersujud kepada Allah, membesarkan Allah, menyucikan kehidupan, menyucikan tubuh badan mereka di dalam kehidupan seharian mereka. Yang mana kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini, semua ini sedikit sebanyak telah mencuci jiwa dan hati mereka, yang akhirnya para sahabat terbit seperti mana yang kita dah baca sirah itulah, kuntum khaira ummah, tu sebaik-baik umat. Dan Nabi sebut, Nabi kata sebaik-baik kurun aku, kata Nabi. Maka kita dapat lihat dengan contoh sirah yang dibawa oleh
oleh para sahabat seperti mana kelakuan mereka itu cukup terpuji. Dan kita akan bacakan beberapa contoh dalam ni lagi yang Maulana Abu Hasan bawa, insya-Allah. Baik. Dulu manusia baik bangsa Arab maupun bukan Arab hidup di dalam jahiliyah, iaitu kebodohan. Kita dah ulas sebelum ni, bulan lepas. Jahiliyah jahala ni dia bukan bodoh. Bodoh ni dia lebih kepada sufaha, dia bodoh. Tapi jahiliyah atau jahala ni dia ignorance. Dia ignorance ni macam mana terjemah bahasa Melayu Ignorance ni bodoh juga. Bebai. Dia bukan bodoh kan. Dia itulah kalau bahasa Inggeris dia dapat sikit stupid dengan ignorance kan. Saya nak abang kata jahiliyah ni ignorance. Macam tu. Dia bukan stupid sebab orang-orang Arab yang duduk dalam zaman jahiliyah yang seterusnya menjadi sahabat, dalam era jahiliyah mereka bijak. Bahkan Abu Jahal digelar siapa? Digelar oleh orang-orang Mekah sebagai Abul Hakam, orang yang paling bijak. Abu Jahal bijak tuan-tuan. Satu ketika Allah Ustaz Muhammad, seorang member dia tu Umayyah bin Khalaf kan, yang tak mau ikut perang Badar masa peringkat awal tu pasal dia telah dapat berita awal daripada Sa'ad, orang Ansar, ketua suku Ansar itu kan, yang main bagi tahu dia yang kami kan bunuh hang nanti. Maka dia takut kan, bila dia takut dia tak mau pergi perang. Abul Hakam ni atau Abu Jahal ni, dia balik rumah dia pergi ambil satu macam minyak wangi ataupun wangian yang macam bukar tu lah, dia pergi bagi dekat Umayyah ni, dia kata pakai. Maka Umayyah kata pasal apa bagi aku? Pasal Abu Jahal kata pasal hang perempuan, pakailah benda ni. Dia cara dia nak tiupkan semangat Umayyah ni, maka Umayyah pun bangunlah pergi perang. Banyak benda-benda yang menunjukkan dia ni memang pandai. Bahkan Nabi pun pernah mendoakan agar Allah menguatkan Islam di antara dua Umar. Salah satunya dia lah. Baik. Tetapi kerana satu ketika para orang musyrikin ni duduk tanya dia, orang Quraisy duduk tanya dia, kenapa tak mau ikut Rasulullah, kenapa tak mau ikut Muhammad? Maka adakah kerana dia tak benar? Maka kata Abu Jahal, dia cakap semua benar, semua orang tahu, Al-Amin. Cuma daripada zaman sebelum dia mengaku jadi Nabi, suku aku dengan suku dia memang dulu bersaing. Bila orang mai musim ziarah kan, kami yang bersaing nak sambut orang, nak memuliakan tetamu, nak jamu ayak dan sebagainya, nak saling kelambu Kaabah semua, kami selalu bersaing, dua suku kami. Dan sekarang ni dalam suku dia dah terbit Nabi, suku aku tak ada, dan takkan aku nak ikut dia. Abu Jahal tak setuju. Maka bila benda ni sahabat beritahu dekat Nabi, maka Nabi kata dia bodoh lah. Daripada situ dekat Abu Jahal. Macam Abu Lahab ni, bukan nama dia lah, nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi kenapa digelar Abu Lahab? Sebab muka dia ni bercahaya. Muka Abu Lahab ni bercahaya. Abu Lahab ni digambarkan dengan sebagai orang yang rambut lurus, rambut lebat dan lurus. Saya 30 dah gugur lah, tapi dia lebat dan lurus. Lepas tu pula badan tegap dan tinggi. Cuma mata dia juling, tapi dia segak Abu Lahab ni. Dan dia bijak. Dan muka dia ni memang bercahaya. Muka ni macam bercahaya, cerah, nampak lagu bercahaya kan. Tetapi tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita tengok Abu Lahab ni, Allah tak izinkan mana-mana lidah atas dunia ni, hatta sebelum datang Islam pun depa tak guna perkataan nur kat dia. Kalau nak ikut logik, depa akan pakai Abu Nur lah, bapa cahaya, pasal muka dia memang bercahaya. Tapi tak pakai nur. Allah keraskan lidah dan hati kita, orang Quraisy masa tu, hatta pada zaman sebelum Islam pun, walaupun penyokong dia pun tak panggil nur, panggil lahab, yang menyala-nyala juga. Tapi lahab ni dia lebih sinonim dengan api ya. Even lahab ni pun maksudnya lahar, menyala kan, lahar cinta. Kumpulan apa? Guruk kapak tu dulu. Lahab ni dia menyala-nyala juga. Tapi dia pun nak gambar ke wajah dia menyala, dia pun tak guna nur, dia pun guna lahab. Maka dia lebih sinonim dengan api neraka. Dan Abu Lahab antara orang yang awal, yang memang dah digezek awal lah. Tabat sada Abi Lahabil Watak tu, dia dah digezek awal dah. Anak dia, ada kisah anak dia, ada dua orang anak dia, Utbah dengan Mu'tad, dua orang anak Abu Lahab. Ketika mana Fatuhu Mekah, Nabi balik sampai ke Mekah, maka Nabi tanya Abbas, pak saudara Nabi, mana anak menakan bakso, macam itulah kan. Abbas ni pak saudara Nabi juga. Mana anak menakan bakso, bermaksud mana sepupu saya lah kan.
Maka Abbas kata dua orang tu, maksudnya anak menakan tu sepupu Nabi tu, bermaksud anak Abu Lahab, dua orang jantan, Mu'tad dengan Utbah. Ya. Maka tanya Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas kata depa lari lah, depa tuang. Depa tak terima Islam lah. Jadi depa tuang lah pasal depa tak mau terima lah. Maka Nabi kita pergi panggil depa mai. Maka para sahabat pun pergi carilah dua orang sepupu Nabi ni. Siapa ni? Anak Abu Lahab. Mereka mai dekat Nabi dalam keadaan takut sebab mereka tahu bapa mereka dahulunya memerangi Nabi, mereka memerangi Nabi. Dan bila disebut dalam riwayat, bila Nabi tengok dua orang wajah sepupu baginda ni yang dah lama tak tengok ni, sepupu tuan-tuan kan, berpisah kerana mereka menolak Nabi. Tapi bila Nabi tengok mereka silaturahim tu yang kita Nabi jaga, silaturahim tu Nabi sayang, Nabi senyum. Sahabat kata Nabi senyum ni lagu tak pernah tengok lah senyum seronok ni, excited jumpa balik sepupu Nabi ni. Tuan-tuan, adakah para sahabat ni bila nama mereka ada yang dah masuk Islam, ada saudara mereka yang tak Islam, sudah putus kasih sayang sesama mereka? Tak putus. Saya cerita yang tu. Tapi Nabi senyum dan sebagainya, Nabi sabut dengan elok, maka akhirnya mereka dapat terima dan mereka peluk Islam. Dan kedua-dua beradik ini, anak Abu Lahab ni, jadi apa? Syahid. Mereka syahid dalam perang Hunain. Dan perang Hunain berlaku selepas Fathu Makkah. Mereka join perang Hunain dan mereka syahid. Anak Abu Lahab. Ya? Berbalik pada cerita tadi yang saya kata, adakah perasaan cinta, kasih sahabat yang dah Islam ni dengan saudara mereka yang di Mekah dahulunya itu putus setelah mereka memeluk Islam? Tak putus. Setelah peristiwa perang Badar, beberapa tawanan musyrikin Mekah ditawan oleh orang Islam kan, ramai masa tu. Maka Nabi minta pendapat para sahabat semua nak buat apa kat tawanan ni. Maka masa tu Sayyidina Abu Bakar kata, ini menarik, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia beradik kita. Nampak kat situ ada kasih tu lagi. Ada beradik kita ke orang lain. Pasal perang Badar baru berlaku ya, baru dengan Islam baru perang pertama. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia beradik kita. Bagi mudah lah, bagi mudah, kita bagi tebus mudah-mudah bang. Tebus murah-murah sudahlah. Maka Nabi tanya Sayyidina Umar pula, Umar macam mana? Umar dah dengar dah Abu Bakar kata macam tu. Saudara kita ya Rasulullah, kerabat kita, tebus sudahlah. Sayyidina Umar dengar. Maka Nabi tanya Sayyidina Umar, Umar macam mana pula? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tengok tawanan yang ramai-ramai, pilih hak saudara paling rapat dengan aku, mai aku nak tebas tengkok dia. Sayyidina Umar kata begitu. Waktu Sayyidina Umar. Sebab tu adakah Nabi kata Umar salah ataupun Abu Bakar salah? Tidak. Tapi Nabi puji dalam hadis yang lain, Nabi kata arhama ummati bi ummati Abi Bakar. Selembut-lembut orang dalam kalangan umat aku Abu Bakar. Maka logiklah Abu Bakar macam tu. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling kerah, yang paling syadid di dalam mempertahankan agama Allah Umar. Memang logik Umar macam tu. Tapi Nabi pilih pandangan siapa? Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Maka dia hantarlah utusan ke Mekah, pergi beritahu siapa yang nak tebus anak mereka, adik-beradik mereka ni mai yang masih hidup kan. Esok tu hari penebusan tu, Sayyidina Umar masuk ke Masjid Nabawi, nampak Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah tengah teriak. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar, kenapa teriak? Bagi tahu kat saya sebab saya nak teriak sama. Sayyidina Umar punya perangai. Maka Nabi beritahu turun ayat dah. Allah membenarkan Allah membenarkan kata-kata semalam Umar. Iaitu apa? Iaitu tebah buang lah. Sebab ada pasal tu dalam surah, dalam riwayat yang panjang ada sebab. Sebab nanti bila kita bagi tawanan tu, nanti ada beberapa orang yang main kenat nak main bunuh Nabi. Jadi sebab, tapi tak apalah, dah bagilah, tak apalah. Tapi nak bagi tahu kata ada beberapa kali Allah menurunkan ayat membenarkan tindakan Sayyidina Umar. Beberapa kali. Baik. Kita bersambung Nabi kata, Maulana Abu Hasan kata, dalam zaman jahiliah pengaruh agama sangat kurang. Pengaruh agama amat lemah sekali. Tidaklah banyak menunjang moral maupun spiritual mereka. Tidak ada pengaruhnya terhadap akhlak dan pergaulan hidup mereka. Pada umumnya manusia pergaulan hidup mereka, tuan-tuan, adab dan akhlak sangat penting.
Sebab apa Nabi kata kan, aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, makarimal akhlak. Okey. Tuan-tuan, adab di syurga penuh dengan orang beradab. Ya. Antara adab dengan ilmu, ya, antara ibadah dengan ilmu lagi tinggi di sudut ranking dia. Daripada dalil banyak hadis Nabi kata fadlul alim ala abid ka fadli ala adnakum, kelebihan orang alim atas orang ibadat seperti mana lebihnya aku atas orang yang paling bodoh dalam kalangan kita. Ya, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah, hadis yang lain, kelebihan ilmu lagi aku suka daripada kelebihan ibadat, Nabi sebut. Jadi ilmu dengan amal, ilmu lagi, tapi ilmu dengan adab lagi tinggi. Sebab tu dalam syurga semua orang beradab, semua orang beradab, insya-Allah masuk syurga kalau dia menjaga adab dia, adab dengan Allah, adab dengan orang, adab dengan binatang, adab dengan semualah. Orang beradab masuk syurga, orang berilmu akan terbahagi dua. Ada yang masuk syurga dengan ilmu dia, ada yang masuk neraka dengan ilmu dia. Kalau dia amanah dan jujur dengan ilmu dia, dia akan dimasukkan dalam syurga dengan ilmu dia. Kalau dia khianati ilmu dia, dia menyembunyikan ilmu dia, dia memecahkan amanah dengan ilmu dia, menyebarkan perpecahan dengan ilmu dia, menjual ayat-ayat Allah dengan ilmu dia, menukar kalimat-kalimat Allah dengan ilmu dia, maka ilmu itu akan mengheret dia ke dalam neraka. Sebab tu yang paling penting sekarang adalah apa? Akhlak dan adab. Tentu dah syurga orang yang menjaga akhlak dan adab. Tapi orang yang menjaga ilmu sahaja, bukan menjaga, memiliki ilmu sahaja belum tentu. Iblis juga ilmu banyak, tapi tempat dia di mana? Saya sebut bulan lepas pasal drama saya tu kan, tak dapat tuan-tuan, tak lului. Tapi lului tajuk lain. Lului tajuk lain. Lului tajuk yang pasal iblis ni lah. Cerita spoiler. 8 episod, 21 Disember bermula tayangan. Yang saya nak buat tajuk satu Antichrist, saya cerita kat tuan-tuan kan. Kat surah lain saya tak mahu Antichrist, tapi ialah dia kerana sikit, tak tahu lah sebab apa. Tapi dulu yang satu lagi tu, yang satu lagi tu 21 Disember lah tayangan dia. Bermula episod pertama, semua 8 episod. Saya telah kerahkan segala keringat saya untuk cuba jaga sehabis baik di sudut aurat. Alhamdulillah 100% setakat saya tulis ni baru siap 5 episod. Tak ada buka aurat. Ada flashback yang dia teringat zaman silam dia pun kita tak buat dia jahat, tapi kita tak buat dia tu, kita buat VO, kita buat suasana depan kelab tu saja, tak tunjuk dia. Cuba nak menjaga benda tu, tapi nak cuba pastikan gambar-gambar yang syariah compliant ni dia tak boring. Saya cubalah, susah juga sebenarnya. Dia kena cuba jugalah kan. Dan saya cuba nak bagi gambar itu dia ada makna tersirat lah, makna seni. Sebab tu semalam saya keluarkan video dekat saya punya channel. Saya kata kalau nak tahu gambar saya ni pasal apa, kena dengar lagu Ekspedisi. Dengan nasyid tadi Ekspedisi, dengar lagu Tangis Darah. Lagu tu lirik dia hayati, akan dapatlah cerita saya ni pasal apa. Dalam lirik lagu Tangis Darah tu kan, dia kata di pintu gua kau tenunkan sarang yang sempurna, menggoda mangsa yang leka seketika. Aku yang bosan kesepian, mengintai-ngintai persinggahan, mana tahu jadi kawan. Lepas tu dia sambunglah chorus, ku telan saja luahanmu, tak periksa lintasanku yang berkata kemungkinan kau berdusta. Tuan-tuan balik tengok lagu. Balik lagi orang puan tanya, abang pergi kuliah apa balik dengan Ekspedisi ni? Ustaz suruh homework. Lirik dia tu dia padu lah. Saya cubalah, saya cita-cita saya kalau saya dapat lama dalam bidang kesenian itu, saya teringin nak terbitkan, bukan terbitkan, tak ada duit, tulis kalau orang mau satu drama tapi based on satu lagu-lagu lama, nak bagi orang nampak kesenian itu. Sebab dulu seni tinggi, imam-imam mazhab semua ada syair, imam-imam mujtahid pakat ada syair belaka. Tapi sekarang ni nampak orang yang pandai agama dengan seni agak jauh lari. Dia jadi konkret, dia jadi tandus, dia tak jadi halus. Jadi kerana itu mungkin menyebabkan kita, orang-orang muda makin jarak dengan kita, maka mereka mula mencari kesenian mereka sendiri, maka terbitlah segala TikTok, segala menari, segala macam-macam tu. Saya fikir begitu. Kalau kita menghiasi dakwah itu dengan kesenian yang murni dan tulus dan halus, insya-Allah kita akan dapat menarik balik semula mereka. Ni semalam saya baca dekat komen channel Abang Jeb kot, seorang lelaki ni, tuan-tuan dia buka, ada lagi sampai sekarang,
Dia komen, dia kata saya ni minum arak, dia kata. Dan memang merapu lah dia komen kat situ. Dan teruk, tapi dia buat dalam kurungan, tu panjang. Dia buat dalam kurungan, saya tulis ni bukan untuk nak riak dia kata, tapi untuk nak bagi ustaz baca. Kata macam mana tak nak suruh ustaz tengok yang nak bagi macam bahasa Inggeris kata to notify ustaz yang I am here, macam tu lah. Untuk bagi tahu ustaz yang saya ada, dia dengar. Dan kita dah 4 tahun dah saya dengar ceramah dia. Saya baca tu saya rasa macam satu rasa yang lain juga. Orang yang rasa macam bukan riak tu, bukan satu macam sebab seronok bila dia kata tu kan. Ayat dia tu pedih, ayat dia tu padu. Dia kata saya teruk, tapi dah 4 tahun dah saya dengar ceramah saya ni. Dia kata kat saya kan, saya tulis ni bukan sebab saya nak banggakan keterukan saya, tapi saya nak bagi tahu kat dia yang orang macam saya ni ada duk dengar. Saya sebab baca orang kan. Mudah-mudahan saya kita akan sampai bab tu juga lagi ada. Maulana Abu Hasan bawa cerita yang tu. Baik. Dah cerita baik, ilmu. Baik. Maka adab dan akhlak sangat penting. Adab dan akhlak sangat penting. Itulah yang paling kita kurang sekarang ni tuan-tuan. Adab dengan guru, adab dengan mak ayah, adab dengan kawan-kawan, adab dengan jiran, adab dengan sama-sama penyokong bola sepak. Kan? Kurang dah adab, tak ada dah. Apalah tuan-tuan, KL menang, biasalah. Arsenal gelak-gelak pun kena juga, kan? Baik, saya sambunglah Baik. Ya, sambung kat sini. Sedang kita cerita pada zaman dahulu, kita zaman jahiliah dan sebelumnya, manusialah yang mengambil alih kekuasaan Allah di bumi. Manusia menganggap bahawa mereka lah yang berhak mewakili mereka pada Allah untuk mengatur dunia dan segala perbendaharaannya. Kepercayaan mereka pada Allah tidak lebih bagaikan seorang murid jurusan sejarah yang ditanyakan padanya, siapakah yang membangunkan istana Megah ini? Murid itu akan menjawab dengan lantang, yang membangunkan istana itu ialah si fulan, raja, dengan menyebut menyebutkan nama raja tanpa diingi rasa hormat sedikit pun pada raja tersebut. Ni dia nak beritahu gitulah. Dia kata orang yang mengisi agama dalam keadaan agama itu bersifat ritual semata, dia mampu menyebut dan mengingati Tuhan dia itu dalam keadaan dia tak rasa apa pun. Sebab tu berbeza dengan Islam. Islam itu sebuah way of life. Dia bukan sekadar ritual, tetapi dia juga adalah sebuah kehidupan yang harus dihayati, dirasa. Sebab tu Islam adalah rasa. Dan rasa itu tak boleh digambarkan. Setiap orang merasainya berbeza ataupun sama, tak tahulah tuan-tuan. Perasaan bertuhan itu. Dan kata Maulana Abu Hasan dalam ni, sebelumnya zaman jahiliah masing-masing orang bila menceritakan tentang Tuhan, bercakap tentang Tuhan biasa. Kemudian bila datang Islam, mereka ada menerima Islam, baru merasakan keberadaan Tuhan tersebut, maka dia berubah total. Dan hari ini apakah manusia itu? Kita kembali kepada era jahiliah yang mana bila membicarakan tentang agama dan Tuhan, kita masih lagi boleh bergurau dan melawak dan tak rasa apa. Adakah kita menuju ke masa tersebut ataupun sedang berada pada fasa tersebut di mana kita menganggap agama itu hanya sekadar ritual, hanya tutup aurat ketika mana nak semayang, habis bagi salam buka aurat balik, nak semayang tutup aurat balik, lepas bagi salam buka balik. Adakah kita berada pada era itu yang menganggap Islam bukanlah part of life tetapi part time sahaja? Macam orang katakan nak bercakap tentang agama pergi masjid lah, macam tu, kan? Padahal agama ni luas. Agama bukan sekadar hukum sahaja, peraturan kehidupan, adab, akhlak, budaya dan sebagainya. Orang bercakap, saya baca banyak lah, ustaz-ustaz ni kepala tau ni satu segi saya sokong. Okay, saya nak bagi disclaimer balik. Semua benda nak cakap bab agama sudahlah, semua benda nak cakap. Satu sudut saya sokong, betul juga. Sebab kalau orang bukan ahlinya bercakap, dia akan rosak. Tapi satu sudut yang lain saya minta untuk tak sokong, di mana sekarang ni platform untuk para asatizah bercakap, dia capaian dia luas. Kalau tuan-tuan buka di YouTube, banyak ceramah sekarang, penuh dengan ceramah. Ustazah dah jadi artis sekarang. Dulu orang jumpa artis ajak selfie. Sekarang kalau berselisih seorang ustaz, seorang artis, orang awam ni akan minta nak selfie dengan ustaz dulu, mudua baru artis. Sila-sila artis tu tukang pegang kamera. Akan jadi macam tu sekarang ni.
Jadi benda tu sepatutnya tak boleh menyebabkan para asatizah tu jadi hanyut, tak boleh. Kena kontrol balik. Saya pun nasihat untuk saya lah, kena lawan balik benda tu. Okey, poin saya adalah bila dia ada pada posisi tersebut, kedudukan tersebut, kalau ada maklumat umum, perkongsian umum yang tidak bersabit kepada area of expertise yang tinggi, saya fikir apa salahnya? Agar kuliah itu tak dilihat jumud dan tercangkup kepada perihal haram, makruh, harus saja, tetapi dia mencetuskan sesuatu pemikiran, dia mencetuskan maklumat tambahan, general knowledge. Saya fikir apa salah? Berbanding kalau ustaz tu memang dia buka cerita pasal pembedahan lah kata kan, cerita pasal tinggi-tinggi ni tak boleh lah, mungkin jadi salah. Tapi sekadar info, sekadar tu saya rasa baru kita boleh membuka mencakna minda. Sekarang isu harga barang naik kan tuan-tuan. Saya kenal lagi ni, semua benda nak ulah, tak tahulah sekarang. Tapi saya fikir tuan-tuan, kita contoh pun tahu benda ni, food security ni dia consist of 3 aspek yang paling penting. Yang pertama ialah kebolehdapatan food itu, yang kedua ketersediaan makanan itu, yang ketiga capaian, access for the food itu. 3 ni rukun kepada disebut sebagai food security. Benda ni bukan benda yang asing dalam agama. Apa nama Dr. Taufik Yusuf Al-U'i menyebutkan dalam Hadarul Alamul Islami, dalam kitab dia ada cerita khas tentang food security. Saya fikir Dr. Yusuf Qaradawi juga menyebutkan dalam fiqh zakat tentang food security ni. Saya rasa itu antara punca kenapa kita makanan naik harga sekarang. Ya. 3 benda ni kita tengok balik. Yang pertama, kebolehdapatan makanan itu. Berapa banyak bendang kita supply untuk makanan rakyat kita sendiri, ataupun sebahagian besar di antaranya kita import. Betul dengan Vietnam dengan Thailand, tak silap saya. Kalau banjir di Vietnam dan Thailand, adakah mereka nak jual makanan mereka kepada kita? Tak. Mereka akan bagi makan orang dia sendiri dulu. Satu. Itu belum cerita bab-bab makanan lain lah. Baik. Yang kedua, ketersediaan makanan itu. Makanan bermaksud makanan yang sihat. Ni kena ulah pula bab makanan tu. Makanan yang sihat. Dia tak boleh kira makanan tora datang lagi pun tak boleh kira. Dia kena makanan yang sihat. Dulu zaman kita sekolah menengah dulu, kegemaran hidup kan. Ada istilah nama set sepinggan lengkap kan. Dalam dia ada protein, ada sayur dan sebagainya kan. Macam orang kata burger tu burger ni tak sihat, tapi nak bagi tahu dalam dia ada daging, dalam dia ada sayur dan sebagainya. Set sepinggan lengkap nama dia kan. Baik. Dan ketersediaan itu boleh dapat tak ketersediaan itu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau dia ada pun, sejauh mana access for the food. Katalah makanan banyak ni, ladang ada, makanan pun banyak, orang boleh dapatkan dan masak dan jadikan makanan. Mai rukun ketiga apalah? Rukun ketiga apa? Rukun ketiga, access for the food. Kalau makanan banyak, rakyat susah, tak ada duit, gaji tak naik, tak boleh beli makanan tu, tak capai juga level food security tu. Saya fikir akhir zaman food security ni sangat penting for survival negara Islam. Sebab tu saya fikir sudahlah pembangunan banyak sangat dah. Menara nak berlumba tinggi-tinggi terlalu mana dah tuan-tuan, tapi dah buat dah tinggal runtuh lah. Tapi sudahlah. Zaman populis, zaman kita megah dengan tingginya menara, panjangnya jambatan, dasar lautan, saya fikir zaman tu dah berlalu dah. Sekarang zaman orang kembali kepada basic needs for life. Kita perlu menanam makanan sendiri, kemahiran itu perlu ada dah. Sekarang ni tak ada tuan-tuan. Kita belajar benda-benda teori yang tinggi-tinggi, anak kita balik ke rumah nak suruh tanam sawi pun tak reti. Sedangkan dia belajar benda tu dalam perisau. Sekarang kita jadi begitu. Kalau Jepun sekarang balik 2022, habis tuan-tuan. Dulu boleh makan ubi kentang juga. Lah takkan nak order McD, takkan nak pergi food drive thru kalau kena perang kan. Oh tuan-tuan, kacau. Kita, sebab tu saya fikir dalam hadis kan, Nabi katakan orang beriman lapak nanti zaman Dajjal. Bila sahabat tanya nanti dia nak makan apa, Nabi kata apa? Zikir kan. Mungkin zaman tu kita nak teli dengan anak kita dah tak pandai nak masak makanan sendiri, ataupun ruang-ruang tanah dah habis dah, semua dapatkan kapitalis, semua naik bangunan hutan batu tu 58 tingkat. Tak tahulah tuan-tuan, saya ada adik-beradik duduk ceras, dia kata pening terus dia lepas ni, tak ada bangunan tu pun jam gila-gila. Lah tak tahu jadi ke mana. Dia serahkan semuanya kepada kapitalis. Sekarang nak akan masuk pula ayam, dicadangkan. Ayam apa? Ayam kotak, ayam frozen ke apa-apa. Tuan-tuan, sekarang ni dunia, Malaysia dan dunia, kita mengalami krisis makanan sihat. Yang datang kepada kita banyak proses food, makanan yang diproses. Satu, saya makan juga dulu tu yang sakit tu. Lah saya jaga, alhamdulillah.
Sekarang itulah bila Allah bagi sakit sekali pun kita jaga kan, tak sakit tak jaga. Baik. Tapi kadang-kadang keluar iklan tu terangin juga, tak apa kot sikit sekala kan. Tapi saya nak abang kata kita penuh dengan makanan proses, satu. Yang kedua, contoh saya nak ajak tuan-tuan fikir. Makanan dulu nenek moyang kita susah, bukan orang senang. Tapi makanan mereka mewah. Ikan pun sedap-sedap, fresh-fresh, besar-besar. Tapi mereka mungkin hidup tak senang. Tapi masa mereka lapang, makanan mereka mewah, hidup mereka bahagia. Kita sekarang kaya tuan-tuan, tapi hidup kita sempit. Hutang kita keliling pinggang. Masa kita tidak ada dan makanan kita tidak berkhasiat. Yang mana lagi berkat? Itu yang dikatakan barakah tuan-tuan. Sekarang makanan kita tak sihat. Maaf sebutlah. Even kita dapat, saya ni tuan-tuan, bila sakit ni pulunlah cari madu, cari buah apple. Sagi orang tunjuk pula, oh ni apple ni yang di apple spray apa, racun ni tak elok lah, tak elok pula. Nak beli sayur ni, dia tahu sayur ni racun dia membunuh, tak bagus untuk ni, tak bagus pula racun dia. Beli pula madu, beli hak mahal, orang kata mahal tu elok, beli mahal. Tak tahu macam-macam tuan-tuan. Jadi nak dapat mana yang original atau nak dapat info yang sahih pun akhir zaman susah. Orang kata tinggalkan gula, beli stevia, beli stevia, member tegur pula, weh jenama ni murung ni, jenama ni gula pula. Susah dah tuan-tuan, susah. No? Dan makanan yang sihat itu, dulu yang kampung sembelih kita makan je lah. Lah ayam kampung lagi mahal pada ayam cucuk. Dia tak? Orang ayam kampung ni lah orang gaya-gaya lah. Terkalih pula. Dulu orang kampung dia makan. Baik. Dan orang yang sibuk, sekarang kita sibuk. Dulu orang yang sibuk akan makan makanan proses. Nasi tak ada, tak payah ikan benung dah, tak payah sayur dah. Nasi pun apa? Lauk apa? Hot dog. Tak payah cakap tentang dunia, tak payah cakap tentang diri sendiri di rumah. Di sekolah pun serve nasi lauk hot dog. Medan tempat yang paling tepat kena jaga food security, kena jaga kualiti makanan kepada anak-anak kita. Medan itu menjual ceketis, Medan itu menjual hot dog nak saya. Saya suka dulu. Tapi bila sekarang ada kesedaran pun saya fikir tak betul ni. Kan zaman kita sekolah, kita membesar nasi elok lagi burger, nasi elok hot dog murah, RM1 RM1.5. Nak ambil ikan termenung mahal RM2.5. Selalu ikan termenung lauk cikgu. Budak memang tak ada lain. Telur, hot dog, lagi burger. Okay, kita marahin, kita tahu yang senyum-senyum ni semua besar-besar pengalaman tu. Kan? Kita membesar dengan benda tu. Dan tuan-tuan bayangkan nanti bila sayur naik harga dan makanan-makanan yang sihat ataupun yang fresh naik harga, daging naik harga ni, harga nugget, harga hotdog, harga daging burger, harga ayam proses, tak boleh sebut je nama orang kan. Ayam proses tu lah goreng siap tu kan. Mungkin dia remain ataupun dia akan naik sikit dia. Maka yang akan mengisi dapur-dapur orang marhain macam kita ni adalah makanan tersebut. Dulunya orang yang sibuk saja makan benda tu. Sekarang orang yang sibuk dan orang yang gaji dia kecil, dia akan makan benda tu. Dan kita akan melahirkan generasi depan yang macam mana ni? Tuan-tuan, betul tak? Kalau saya salah betul dengan saya. Tapi saya tengok iklan dekat TV KKM-nya. 1 daripada 5 kanak-kanak Malaysia sekarang retard kan? Terbantut. Kalau ratio 1 daripada 5 besar tuan-tuan. Bukan satu benda yang kita rasa macam kan? Satu benda yang menakutkan. Tuan, kita tu kalau rendah tengok abang-abang sekolah menengah, kita 2 pun kita nampak besar dah. Kan? Lama dia kata 5 paling ni. Sebab apa benda ni penting ni? Benda ni agama ke? Kalau orang komen depan ni kan. Agama. Kita nak lawan Dajjal. Kita nak pastikan anak cucu kita ni steady ni. Bukan yang jenis 30 kena GERD dah. Kita nak yang steady. Kan? Benda ni dia akan berbalik kepada agama juga. Sebab Islam adalah God centric. Kita bukan Buddha dan Hindu yang dia bercabang-cabang. Kita God centric. Kita pusing kok mana kehidupan ini, akhirnya dia berbalik kepada Allah juga. Sihat untuk sembahyang mudah, untuk kekuatan dan sebagainya. Ya, kebersihan untuk ibadat, semua tu berbalik kepada itu juga. Ekonomi untuk mengelakkan kelepih kepada bab akidah, untuk mengelakkan orang murtad dan sebagainya. Banyaklah sekarang tuan-tuan. Di media sosial. Jadi trend sekarang di Eropah banyak orang bukan Islam masuk Islam. Tapi di negara Islam, saya sebut bukan fitnah tak apa, Indonesia. Islam tukar agama lain. Dan saya fikir kalau dunia ni panjang, umur kita panjang, masa dunia ni mungkin lebih 100-200 tahun, kita akan dapat tengok nanti di Eropah akan naik satu negara Islam dan satu negara Islam akan tukar jadi negara bukan Islam. Kita akan ke arah tu tuan-tuan kalau dunia ni panjang. Saya sambung balik Maulana sebut dalam ni sebab zaman itu mereka tak merasakan Tuhan.
Bila menyebutkan tentang Tuhan, mereka sekadar merasakan macam satu, yalah, figure yang disembah cukup. Siapa Tuhan? Allah. Habis. Dia tak rasa. Sedangkan dalam Quran kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang beriman itu bila disebutkan kepada mereka tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dia rasa juga tu. Bukanlah setiap masa sebut Allah rasa, sebut Allah rasa, taklah macam tu, tapi at least dia ada rasa. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan tentang ayat-ayat Allah, diperlihatkan kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Dia sampai tak ada rasa Tuhan ni, maka itu yang kita bimbang. Maka kata di dalam ni Maulana kata apa? Agama yang mereka anut tidak mengajak mereka untuk khusyuk pada Allah dan kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal tentang kehebatan dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Pengetahuan mereka tentang Allah sangat dangkal, tidak memberi pengaruh pada hati mereka untuk mencintai dan merasakan kehebatan Allah. Sebab apa disebut macam ni? Sebab mereka tahu dah Allah. Adakah orang-orang musyrik dulunya jahilah mereka kenal Allah? Kenal di sudut tahu, bukan tahu bukan kenal, tahu yang tahu. Yang Quran sebutkan, Allah suruh Nabi Muhammad tanyakan, tanya sa'altahum, tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa buat langit dan bumi? La yaqulunna Allah, dia akan jawab Allah. Cuma sekadar tahu, dan mereka yakin dan mereka tahu Allah buat, tetapi bila when it's come to penyembahan, dia sembah yang lain. Sebab tu dalam konsep itu kita faham kata la ilaha illallah. Di sudut lain ulama masyarakat la ma'bud bihaqqin illallah, tidak yang disembah secara hak melainkan Allah semata. Itu yang tabit perbahasan ulama dalam kalangan tauhid 3 sifat 20 tu tuan-tuan. Tauhid 3 ni kata bab yang sepanjang, kalimah hak, kalimat dia betul, murad batil, tetapi kehendak dia tu bawa pada jalan yang salah. Kalau sekadar kita melihat kepada mapping dia itu betul, tak ada masalah. Rububiyah ni satu keadaan di mana sifat kepada zat yang bernama Rabb itu, Rabb itu bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu tuan, memiliki, mencipta. Rabbi atau Khaliq atau Malik, Khaliqil alamin. Sebab tu tuan buka dalam tafsir tentang bila ayat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin ai khaliq alamin, khaliqil alamin, pencipta alam. Jadi Rabb itu pencipta, rububiyah sifat mencipta, milik sifat memilik, tuan punya. Jadi Allah, kita pun tuan punya juga, tetapi kita majaz saja. Yang hakiki Allah, tuan milik hakiki Allah. Macam orang kata, kereta siapa kat depan tu? Kereta saya. Betul juga, tapi itu sekadar majaziyah. Yang pemilik hakiki Allah. Salah ada benda tu? Tak salah, kan? Uluhiyah ialah penyembahan esa kepada Allah saja. Tapi kata Bapa kalau tengok konsep dia betul ya. Tetapi murad, kehendak, susunan tauhid ini untuk nak hantam orang lain, itu menjadikan dia salah. Untuk menafikan tawassul, untuk menafikan tabarruk, yang tu yang jadi menyebabkan jadi bersengketa tu. Tetapi sekadar dia punya konsep dia, saya fikir tak salah. Dalam sifat 20 juga membincangkan benda yang sama, walaupun peristilahan yang lain. Dalam martabat 7 dibincang tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Dia banyak tuan-tuan pecahan-pecahan dia ni. Itu kena masuk, kena buat kuliah tauhid lah. Bukan saya, orang lain lah. Perbahasan dia sangat panjang dan detail. Okey, tapi tak apalah, pokoknya adalah apa? Sebab apa tuan-tuan? Orang musyrikin Mekah, bila mana depa kata kami tahu Allah, tapi kami sembah banyak berhala. Ni sebab Ibrahim pun beginilah depa kata. Sebab tu Allah suruh Nabi jawab dekat depa, bal millata Ibrahim hanifan, bahkan agama Ibrahim itu hanif, kan? Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan orang musyrik. Ayat tu untuk apa? Untuk nak bagi tahu kat orang Quraisy, hampa sembah berhala, hampa tahu Allah, tapi hampa sembah berhala. Lepas tu hampa claim beginilah Ibrahim buat. Maka turun ayat, Allah suruh Nabi bagi tahu, dak, Ibrahim bukan macam hampa. Ibrahim tahu Allah, kenal Allah, sembah Allah semata, tak ada lain. Hanif wa ma kana minal musyrikin. Sebab tu dalam ayat yang lain kata Allah, fa'lam annahu
ketahuilah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dah baca lepas mayang, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu Tuhan yang satu esa. Nak bagi tahu tentu pasal nak kita bincang dulu dalam kuliah sirah para nabi. Kenapa semua nabi mai dia akan bagi ayat tu? Ketahuilah Allah kamu itu satu esa, Tuhan kamu esa. Pasal nak bagi yang ni kadang-kadang depa dah tahu dah, tapi depa tak sembah. Sebab tu kita tak panggil orang kafir Mekah, kita panggil orang musyrikin Mekah. Baik. Sebab tu fa'lam datang berkalimat alima ya'lamu, ataupun dia punya wazan yang sama arifa. Jadi maksudnya tahu dan kenal. Kenal itu yang awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama, kenal Allah. Jadi bila tak kenal itu yang masalah. Bila tak kenal Allah, dia boleh berbuat apa sahaja. Kita nak datangkan cerita bagaimana orang yang kenal Allah dia akan buat bagaimana. Okey, baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam mazhab Malik, seumur hidup sekali kena mengucap di luar sembahyang sekali. Kita tak payah, dalam 3 mazhab lain tak payah. Itu dalam mazhab Malik, seumur hidup at least sekali kena mengucap dengan niat sungguh-sungguh lah. Mengucap dengan niat sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena buat sekali untuk melepaskan tanggungjawab dia. Maksudnya melepaskan tanggungjawab itulah, melepaskan kefarduan itu. Macam tu. Macam Ibnu Sirin lah, Ibnu Sirin kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni kena baca sekali, at least sekali. Sebab dia wajib at least sekali dalam hidup kena baca agak sekali. Okay, macam itulah. Jadi dalam mazhab Malik, kalimah syahadah sekali juga kena sebut di luar sembahyang. Okay, untuk orang Islam. Orang yang bukan Islam kena sebut lah nak masuk Islam kan. Tapi yang dah Islam dah ni, yang tak pernah mengucap ni macam mana? Duk mengucap masa sembahyang sekadar bacaan saja tanpa betul-betul kesedaran dan awareness tu, maka Imam Malik kata sekali kena sebut, at least dalam seumur hidup dia. Tapi dalam mazhab kita tak payah, dan dalam 2 mazhab yang lain pun tak payah. Nak abang kata kepentingan benda tu. Baik. Falsafah Yunani alhamdulillah mengakui adanya zat pencipta, namun tidak mempercayai sepenuhnya kekuasaan Allah yang esa. Nampak saya kata tadi, mereka percaya cipta tu, tapi nak sembah seorang-seorang satu-satu je tak, sembah banyak lagi. Okay? Tapi percaya kata buat ya, tapi percaya nak sembah tak, kami sembah ramai lagi. Itu masalah dengan mereka. Baik. Jadi kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni, bila datang Islam menggempur pemikiran begitu, mendatangkan hujah dengan akhlak, dengan adab dan sebagainya, banyak lagi lah yang Nabi buat. Maka bila iman telah terjelma ke dalam hati seseorang, maka dia bawa beberapa kisah. Tapi saya ingat 1-2 kisah ni tuan-tuan dah tahu dah. Kisah yang pertama, kisah Ma'iz tu tuan-tuan tahu lah. Ma'iz yang berzina, dia jumpa dengan Nabi kan, dia jumpa dengan Nabi, dia kata ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, saya telah berzina, fatahhirni, cucikan saya. Maka Nabi kata, hang ni gila macam kan, hang tak. Nabi beralih kot lain. Tuan-tuan tahu lah, cerita tu saya selalu cerita. Akhirnya Nabi hukum dia bila dia nak sangat. Cerita yang kedua saya bawa kat sini, satu riwayat lain dikisahkan bahawa ada seorang wanita dari suku Al-Aghmidi datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku telah berzina dan mohon dibersihkan dari dosaku. Ini cerita lebih kurang Ma'iz, tapi ni perempuan pula. Okay. Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni wa innahu raddaha falamma kana al-adu qalat dia kata kat Nabi, saya berzina Rasulullah, bersihkan saya, pasal dia kahwin dah. Maka Nabi kata, dalam hadis kita apa, raddaha, Nabi tolak, Nabi beralih, Nabi tak mau layan dah. Okey, falamma kana al-adu, esok dia main lagi, dia kata lagi, ya Rasulullah, ya, lima tarudduni la'allaka an taruddani kama raddatta mazi'an fa wallah inni la hublin qala amala fazhabi hatta talidi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa tolak saya, kenapa tak layan saya kemarin, adakah nak buat saya macam Ma'iz macam itulah. Maka Nabi tak layan dia. Dia kisah, ya Rasulullah, tolong hukum saya. Kalau hukum ni hukum apa? Hukum ni hukum mati ni, tenang, kahwin dah. Maka Nabi kata kepada dia, sekarang pergilah kamu, pergilah dulu, balik dulu, sebab anak kamu tak berdosa. Kalau kami hukum hang bunuh sekarang, anak dalam perut ni tengah bunting, dia mati sekali ni. Maka pergi balik dulu. Sampai dah beranak, mai pula. Tuan-tuan, kalau kita tak mai dah, pergi dia mai pula.
Lepas keluar anak, dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah dah beranak dah, tolong bunuh saya lah, bahasa kasar kan, tapi sebenarnya hukum saya lah. Maka Nabi kata, anak siapa nak bagi makan? Dia ada hak dia, rezeki dia, hak dia, iaitu susu ibu. Susukan dia dulu sampai 2 tahun. 2 tahun pula tuan-tuan, balik pula 2 tahun pula. Allahu Akbar. Nak habaq kata Nabi kasih kepada umat satu, yang kedua amanah hanya umat dua. Kerana apa? Kerana dunia tak ada nilai bagi dia. Mati-mati lah ya kan, malu-malu lah. Sebab aku nak bahagia di akhirat, nak selesai buang di dunia, tak mau tergantung, tak mau unfinished business atas dunia. No, akhirat. Sebab dunia hanyalah sekadar hidangan murah di atas meja yang dia makan dan habis dan dia berlalu, tak habis dunia. Tuan-tuan, kita nak buat dunia teratur, tak tahulah, kita kadang-kadang rasa boleh, kadang-kadang tak mampu. Fikir, ya Allah, kalau aku mati malam ni, cuba tuan-tuan fikir, kalau aku mati malam ni, tuan-tuan fikir, itu cukup. Benda apa yang terbit dulu kat kepala? Itu menandakan tuan-tuan ukuran macam mana. Saya ukur saya macam tu, Allah, kalau aku mati ni, ya Allah, terus teringat ni, anak tak sekolah lagi, dunia macam mana, bini pun tak kerja, mak ayah pun macam dia mah, kan. Sedangkan kita fikir apa rezeki mereka Allah dah jamin. Maksudnya kita masih lagi ada ikat kita dengan dunia. Saya nak abang bahawa sahabat ni dia tak peduli, bukan dia tak sayang anak dia. Perempuan tadi ni kan, anak baby lagi, tak apalah, Rasulullah. Maksudnya pada dia tahu kalau Rasulullah kejam dia mati, tapi demi agama, kecintaan kepada akhirat lebih besar. Maka tuan-tuan, Nabi kita balik dulu, nyusu sampai lepas 2 tahun dia mai pula. Dia mai bawa anak dia dan bawa roti kan, dalam hadis ni sebut. Dia tunjuk kat Rasulullah, ya Rasulullah ni, anak saya boleh makan sendiri dah. Barulah Nabi ambil baby tu, bagi kat salah seorang satu keluarga Islam, dan Nabi suruh korek tanah, tanamkan dia sekerat, dan rejam dia. Dan dalam hadis yang sama ni, Sahih Muslim tuan-tuan, dalam kitab had, kitab hudud, disebut kat dalam ni, fastaqbalaha Khalid bin Al-Walid bihajarin. Khalid Al-Walid ni kejam sungguh-sungguh. Khalid Al-Walid ni kejam, betul-betulnya kejam ni. Orang kejam sikit-sikit kan, tapi memang sebenarnya tak boleh kejam sikit-sikit, memang kena kejam kuat-kuat pun, sebab kita tak mau siksa dia. Kalau kejam sikit-sikit, sat lagi dia sakit sikit lambat mati, kena kejam kuat-kuat bagi nampak lagu ganas, tapi nak bagi mati cepat. Tapi problem dengan tindakan Khalid ni bukan sebab dia kejam kuat, sebab dia kejam macam dengan tujuan macam nak menyiksa tau. Sebab sambil dia kejam, mulut dia sambil kata, ni dalam disebut sambil dia kejam, di dalam kesempatan itu Khalid ikut melempar kepala wanita itu dengan batu sampai darahnya mengalir memercik ke wajah Khalid sambil memakinya. Masalah dengan maki sekali, tak guna, hanya kejam ni sampai darah dia tu dalam tanah terpercik ke muka Khalid punya kuat. Khalid punya tangan pula tuan-tuan, kan, sambil kerja sambil duk maki, sambil duk kata kat dia. Maka Nabi kata kepada dia apa? Maka Nabi mendengar makian tersebut, Nabi berkata kepada Khalid, jangan kamu maki hai Khalid, wanita itu demi Allah dia benar-benar bertaubat, dan andai taubat itu dibahagikan kepada antara dia dan para penipu, maka Allah lebih menerima para taubatnya lagi, taubat dia lagi. Kenapa Allah terima taubat dia? Lalu perempuan tu pun mati. Nabi menyuruh orang muslimin untuk keluar dia, dan Nabi menyembahyangkan jenazah dia. Selesai dah dia, bahagia dia di akhirat, selesai dah dia. Habis itu macam mana? Dalam kita baca hadis, dia ada kaedah, ulama gariskan kaedah, dia panggil, Allahumma shalli ala Muhammad, khitabu syari' lil wahidi, khitabu lil jami'il ummah. Sesuatu ucapan Nabi yang Nabi ucapkan kepada seseorang, maka dia dikira sebagai ucapan kepada kita semua, selagi tidak ada nas yang meletakkan sebaliknya. Meskipun Nabi kata kat Khalid, jangan maki orang jahat, maksudnya hadis itu bukan khususkan ila Khalid saja, tetapi kepada kita semua. Tak boleh cerca dia. Tapi kalau dalam bab perundangan dan law bolehlah, bukan cerca maksudnya. Dia ada bab lah dalam hadis. Dalam hadis kita perbincangan tentang jarh wa ta'dil. Kalau dia menipu, kita kena kata menipu lah. Tapi dalam konteks perbincangan tu saja, bukan kita duk bincang dia ni menipu dah.
dalam konteks dia kita kata oh dia ni bawa hadis, dia ni memang ada rekod menipu, hadis dia tak boleh ambil. Tu dia tak dikira sebagai mengumpat. Tak sama. Okay? Ataupun menipu kan. Dan sebagainya. Macam itulah maksudnya cerca ni secara umumnya tak boleh lah berdasarkan kaedah tadi tu. Walaupun Nabi nasihat Khalid, tapi kita semua pakailah. Okay? Maka dia tak mau. Ada 8:26 saya sambung sampai genap lepas tengah boleh no. Baik. Kemudian ada kisah lagi. Ada sebuah kisah lagi tentang seorang Arab Badui. Tentang seorang Arab Badui yang dia satu ketika ni berlaku perang. Masa tu perang Khaybar. Dia baru masuk Islam. Maksud nak berlaku perang, maka dia pergi jumpa Nabi. Maka dia bincang tanya tentang Islam, maka Nabi terang-terang, maka dia kata tak apalah, dia nak join perang. Masuk perang masa hari yang awal tu, menang. Bila menang, Nabi membahagikan harta ghanimah ni bagi tu para sahabat, bagi dekat dia bahagian dia. Maka dia tanya para sahabat ni, apa dia ni? Maka para sahabat katanya ghanimah atau rampasan perang halal, boleh ambil. Maka dia kata aku tak mau, aku bukan masuk perang nak benda ni, aku nak mati. Nampak tak? Maka dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni apa dia? Nabi kata ghanimah. Ambil lah. Ya Rasulullah, saya bukan nak harta, saya nak syurga, saya nak mati. Maksudnya apa? Dia tak boleh minta mati tuan lah. Tak boleh. Tapi maksudnya kecintaan dia tu, dalam konteks mereka, dia pun bukan nak mati. Saya fikir begitu. Dia pun bukan nak mati, dia pun nak jumpa Allah cepat-cepat, nak selesai. Selesai dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita dapat lihat cerita kematian itu dalam dimensi yang indah, saya rasa seronok mati ni tuan-tuan. Selalu kita dengar cerita mati ni cerita yang menakutkan kan. Cuba sekali kita buat cerita mati cerita yang mengindahkan. Malaikat mai ramai-ramai senyum. Kan dalam hadis sahih sebut Sahih Muslim, mai buat majlis ni ramai-ramai semua muka ceria. Majlis tuan-tuan, mati kita ni majlis. Bukan mati kita seorang-seorang. Malaikat bersusun sampai langit. Kalau yang jahat malaikat azab lah, kalau yang baik malaikat rahmat. Sebab kita duduk atas pentas ni, beratok belakang ni sejauh mata memandang. Lepas tu malaikat maut mai di atas kepala panggil elok, keluarlah mai balik kepada Allah. Allah pun nak jumpa hang, kita berkeluar. Malaikat yang rahmat yang keliling ramai-ramai ni berebut pula. Cepung kita buh dalam kain sutra Nabi kita, wangi kain tu. Bawa nak ambil ke atas ni. Naik atas ni rijal ghaib banyak ni. Penduduk langit ni banyak ni. Maka bila roh kita lalu pakat tegur, oi, roh siapa oi? Wangi ni. Lagu tu. Yang disahih antara tu masa tukar masa utara. Ni ada disahih. Ni roh siapa ni wangi ni? Ni. Dan Nabi kata malaikat rahmat akan sebut nama dia dengan sebaik-baik nama yang pernah panggil di atas dunia. Ini Profesor Emeritus Datuk Seri Doktor apa semua sebut aku tu ni sebaik-baik nama yang pernah dia dapat atas dunia. Pada sabit tu wangi. Pakat puji. Seronok kan. Kemudian turun bawah balik. Malaikat dalam hadis kata mai satu muka yang indah teman dia. Dia tanya siapa dia ni segak sangat ni. Dia kata akulah teman hang, duk jaga aku selama ni, aku amalan hang. Malaikat mai nak soal pula. Mai seorang lagi pula jaga kita. Siapa pula duk jaga aku ni? Akulah Al-Mulk yang duk baca aku setiap malam ni. Seronok tuan-tuan. Betul malaikat kata apa? Tidurlah macam tidur pengantin. Selesai yang tu tuan-tuan. Selesai yang tu, tak payah fikir dah yang ke depan dia. Tak payah fikir dah mahsyar. Bukan tak payah fikir, maksudnya selesai dah. Adat kata selesai lah. Selesai yang tu mahsyar, selesai sirat, selesai mizan, selesai syurga dah. Maknanya nak lepas tangga hak mula dunia ni yang ni hak sangkut ni. Lepas yang ni kemah, mai kubur, mai mahsyar, mai sirat, mai mizan, selesai lah. Baloi ataupun tidak, kita sabar sebentar dalam satu dimensi yang pendek ni saja untuk kita hadap 5-6 dimensi selepas ini yang jauh lebih panjang, yang besar. Beratok ni pada mahsyar bukan beratok nak ambil BPN. Mungkin usia beratok tu 1000 tahun. Maksudnya macam kita hidup. Bukan beratok 5-6 jam dah. Macam kehidupan. Beratok tu saja tu. Satu alam beratok. Itu alam sirat pula. Satu alam nak beratok, nak lintah pula. Tapi kita lepas satu mudah. Maaf sebut, saya sebut nama tak apa. Arwah kita, arwah mamu kita. Selesai dah dia. Dalam cara adat yang Abang Fazul dengan doktor cerita kat saya bulan lepas tu, kira adat cara elok lah tu. Elok sangat dah tu kan. Orang sembahyang guna sejadah yang dia hampak pagi tu. Sedangkan roh dia sedang naik langit. Roh yang sejadah orang sembahyang tu dia yang hampak tu. Adat kita selesai dah. Betul tak?
Rehatlah dia. Kita tak rehat gini. Mungkin malam ni saya jadi warok sikit, esok saya mampu balik. Kan? Kita tak iman kita berbolak balik kan. Tapi orang yang dah pergi, maka benarlah sedekah Rasulullah. Betul lah kata Nabi. Akhir zaman, orang yang hidup lalu dekat orang mati, dia akan kata, kenapa lah bukan aku duduk tempat hang. Dia terkalih. Kenapa kalau aku duduk tempat hang, aku selesai dah. Betul ya tuan, Nabi kata. No? Allahu Akbar. Akhir zaman ni takut tuan. Kita nak cakap besar tahunan saya, nak cakap besar apa tuan. Cakap pandai datang ni. Kan? Tuhan tak uji lagi. Tuhan uji rebah saya. Betul tak berani komen lah buat bab aib orang ni, tak berani. Bukan kita bagus, pasal kita tahu kita tak bagus. Telajak 2 minit. Sambung sikit cerita Badui tadi tu, maka dia kata, Rasulullah saya nak mati. Maka Nabi pun terhibur juga dengan Badui ni pasal dia outspoken direct. Maka Nabi kata, lagu mana? Kata, saya nak syurga. Saya nak lagi saya perang. Saya mau depa panah saya kat sini. Dia tunjuk gitu. Dia kata begitu. Apa Nabi pun senyum, dia akan meraihkan orang jenis ramah ni. Perang sungguh, perang dia kena panah tepat di situ dan dia syahid. Dia menemui Allah. Seingat saya dalam hadis tu Nabi kata dia ni orang yang masuk syurga tanpa sujud. Sebab dia tak sempat sujud pun. Maksudnya dia masuk Islam, perang, syahid. Syurga tempat dia. Allahu Akbar. Itu kehidupan orang yang mengenal Allah, dan ketika mana cahaya hidayah telah masuk ke dalam jiwa dia. Bulan depan kita akan sambung antara kesan lain datang Islam itu ialah Maulana Abu Hasan bagi beberapa poin kat sini. Jika iman telah berakar, dia kata, yang pertama tidak terngiur dengan hawa dan harta dan hawa nafsu. Yang kedua, rasa tinggi diri terhadap selain daripada Allah. Yang ketiga, memandang enteng segala bentuk kemewahan. Yang keempat, menganggap enteng ni apa? Menganggap mudah terhadap maut. Dan yang ketujuh lagi tak? Terlepasnya diri dari rasa keakuan. Seronok ni poin-poin semua ni. Kita akan pergi yang tu jugalah nanti. Yang terutamanya dalam bab memandang rendah selain daripada Allah tu. Tu menarik tu. Saya cuba cari benda-benda cerita lain lagi. Dan sebab kalau kita buka dalam Tazkiratul Hufaz Imam Zahabi, dia buat banyak cerita-cerita para ulama dan para sahabat ni menjelang mati dia pun seronok baca. Kita cuba cari positif vibe pula. Bukan kita yang mati yang menggerunkan itu negatif, tapi satu side yang ni pula. Kan ada beberapa ulama dan Tazkiratul Hufaz Imam Zahabi sebut kan, nak sahabat, ulama sahabat nak mati, anak dia mai tengok, dia kata kan ada hampir keluar sat, kawan ayah nak mai dah. Itu dalam syarat lama nu balak. Dia pun keluar sat, dia masuk balik, dia dah meninggal dunia dah. Subhanallah, tenang begitu, tapi dengan cara begitu kan. Dalam hadis Nabi kata kan, siapa yang suka dan rindu bertemu dengan Allah, Allah suka dan rindu nak bertemu dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itulah tuan-tuan. Doalah kepada Allah. Satu je kita minta kepada Allah, Allah ampunlah dosa kita. Ampunlah dosa kita. Terimalah amalan kita. Bagilah ihsan Allah kat kita. Rahmat belah ihsan Allah kat kita. Nak harapkan amalan kita tak cukup. Nak harapkan amalan kita tak layak masuk syurga. Nak harapkan dosa kita ni tak tahulah neraka banyak mana pun tak cukup dengan dosa kita ni. Maka satu kita harap, rahmat daripada Allah. Tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan doa kat saya doa kat tuan-tuan semua lah. Sekali boleh saya nak kita semua ni selesai lah. Mudah-mudahan jumpa balik nanti di alam barzah. Macam ceramah tak akhir lah ni. Jumpa balik nanti akhirat kita boleh seronok lah. Penat lah dunia ni. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fil wala ma'ana wala matba'una syaqiyyan wala matruna wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.